ini insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-56. Salah satu daripada cabang iman ataupun tanda kesempurnaan iman adalah menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim. Kalau kita tengok dalil daripada Al-Quran ni, ada dua dalilnya dan ada dua juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab menghubungkan silaturrahim. Kita baca dulu dalil Al-Quran sambil-sambil kawan-kawan kita ni yang sedang masuk, kemudian kita lihatlah huraiannya berkenaan dengan hubung silaturrahim, salah satu tanda kesempurnaan iman. Sebab anda dimaklumkan tadi oleh Hopah, ada sedikit masalah teknikal dari sudut internet, ramai yang nak join tak dapat masuk. Jadi kita bagi peluang yang lain masuk. Sambil-sambil itu kita baca dulu dua dalil Al-Quran. Kita sambil kita lihat huraiannya insya-Allah. Dalil yang pertama, muka surat 119. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Ayat yang kita baca tadi dari surah Muhammad, ayat yang ke-22 hingga 23, maksudnya, maka adakah jika kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat. Orang inilah, iaitu orang yang memutuskan silaturrahim, mereka yang akan dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Kenapa Allah sebut orang yang putuskan silaturrahim ni di hari akhirat, 3 azab dia akan diterima. Yang pertama, dia dilaknat oleh Allah, maknanya dia jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, dia ditulikan pendengaran mereka. Sebab apa ditulikan pendengaran mereka di hari akhirat? Sebab di dunia, orang nak hubungkan silaturrahim, dia buat tidak dengar macam tu. Orang nak perbaiki hablum minannah, dia tak pedulikan. Dan dia dibutakan penglihatannya sebab orang datang nak sambung silaturrahim, dia buat-buat tak nampak. Maka dibalas di hari akhirat, penglihatan mereka dibutakan, pendengaran mereka itu ditulikan. Ini dalil yang pertama. Nanti kita huraikan lebih nanti. Dalil yang kedua daripada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-35. Maksudnya, orang yang merombak perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan. Kita garis bawahkan perkataan tersebut. Kita tulis silaturrahim. Yang disuruh oleh Allah untuk dihubungkan iaitu silaturrahim, serta membuat kerosakan di muka bumi. Mereka itu beroleh laknat dan bagi mereka pula balasan di hari akhirat seburuk-buruknya. Ini surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-25. Para jemaah sekalian, pada petang ni kita bincangkan satu perkara yang cukup mendasar dalam kehidupan kita sesama manusia yang lain, iaitu dalam bab hablum minan nas, iaitu menghubungkan silaturrahim. Ada satu kisah yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritakan. Dia sebut, ketika satu hari aku nak menyampaikan kuliah ataupun ceramah, kata Abu Hurairah, sahabat Nabi. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Ketika aku nak memulakan kuliah ataupun ceramahku, kata Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah sebut, mana-mana dalam kalangan yang hadir dalam kuliahku ini ataupun ceramahku ini,
tetapi dia putuskan silaturahim, ataupun ada dalam kalangan yang hadir ini sedang putus silaturahimnya, kata Abu Hurairah, aku minta dia berdiri dan aku minta dia balik. Aku minta dia berdiri dan aku minta dia balik. Maka dalam kalangan ramai-ramai itu, bangunlah seorang pemuda, dia balik ke rumah dia. Bila dia balik ke rumah dia, maka pemuda tersebut, dia sambung silaturahim yang terputus dengan makcik dia. Dengan makcik dia. Makcik dia tanya, kenapa kamu yang sebelum ni bergaduh dengan saya, tak tegur siapa dengan saya, tiba-tiba datang ke rumah saya, minta maaf, hubungkan silaturahim balik. Maka kata pemuda tersebut, aku hadir ke satu majlis bersama dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah katakan, mana-mana yang putus silaturahim, sila bangun daripada majlis ini dan pulang daripada majlis tersebut. Maka aku datang sambung hubungan dengan kamu, wahai makcikku, sebab aku diminta oleh Abu Hurairah pulang. Maka makcik tu tanya, kenapa Abu Hurairah buat begitu? Maka pemuda tersebut balik ke majlis Abu Hurairah tadi, dia bertanya kembali kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu minta aku pulang daripada majlis ilmu, balik ke rumah aku, dan supaya aku sambung balik silaturahim? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzilu rahmatin ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ataupun tertahan di dalam satu-satu majlis yang padanya ada orang yang putus silaturahim. Abu Hurairah nak sampaikan ilmu. Majlis ilmu, majlis rahmat, majlis barakah. Majlis yang menurunkan padanya rahmat Allah. Tetapi kalaulah ada dalam kalangan yang mendengar majlis ilmu itu, putus silaturahim, menyebabkan orang yang putus silaturahim tadi tertahan baginya rahmat Allah. Itulah yang Abu Hurairah minta dia balik dulu, sambung balik silaturahim, supaya tidak tertahan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi mengambil barakah daripada apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, saya menyeru kepada diri saya dan kepada kita semualah, ayuh para jamaah sekalian, kita hubungkan balik silaturahim. Mungkin ada dalam kalangan kita yang terputus. Boleh jadi ada dalam kalangan kita lebih 50 orang pada petang ni yang ada putus silaturahimnya dengan siapa? Dengan adik-beradik contohnya, dengan sepupu sepapat, dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Adalah perkara-perkara tertentu, waktu-waktu dulu dan sebagainya, menjelang kesempatan Ramadan ini, kita mintalah sambung balik silaturahim tersebut. Kalau boleh kita WhatsApp dia dan sebagainya, kita kira kosong-kosong lah. Boleh jadi saya ada silap juga di pihak saya, awak pun ada silap di pihak awak. Apa kata kita sambung balik silaturahim tadi, tujuannya apa? Kita nak pastikan rahmat Allah turun kepada diri kita. Sebab itu para jemaah sekalian, ada orang kata, Ustaz, silaturahim kan ini hanya melibatkan ahli keluarga je. Tak semestinya. Ada yang memberikan takrif silaturahim hanyalah melibatkan hubungan ahli keluarga saja. Adik-beradik, pakcik-makcik, sepupu sepapat, begitu je. Tetapi ada takrifan yang lebih besar, silaturahim juga melibatkan kita semua. Walaupun saya boleh jadi tidak kenal para jamaah sekalian secara berdepan, tak pernah bertemu. Para jemaah pun tak pernah bertemu saya secara fizikalnya. Tetapi sebenarnya kita ada hubungan silaturahim, hubungan rahim. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullukum min Adam. Setiap daripada kamu ini datang daripada seorang ayah yang sama, datuk yang sama, iaitu Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam itu datang daripada tanah. Dan Adam, isterinya bernama Hawa, kita semua
datang daripada rahim yang sama asalnya, iaitu rahim Hawa. Maka dari ta'rifan yang besar, kita semua sebenarnya ada hubungan silaturrahim. Ada hubungan silaturrahim. Cuma kalau kita boleh buatlah sedikit sebagai satu teguran. Ada orang lebih pentingkan hubungan silaturrahim ini dihubungkan hanya dengan kawan-kawan saja. Ataupun hanya dengan jiran-jiran saja. Atau hanya dengan rakan sekerja saja. Kita buat gathering tu, kelompok ni, kumpulan ni, sahabat tu, sahabat ni. Tetapi yang lebih utama untuk kita hubungan silaturrahim sebenarnya adalah dengan kaum kerabat. Ini yang paling utama. Kaum kerabat ni siapa? Adik-beradik kita, ibu ayah kita, pakcik makcik kita, sepupu sepapak kita. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang lebih pentingkan hubungan dari sudut kawan-kawan saja. Kawan-kawan gathering, kenduri dan sebagainya. Tetapi dari sudut hubungan kekeluargaan, makin jauh, makin jauh. Maka kita ingatkan diri saya dan kita semua, salah satu cabang iman menghubungkan silaturrahim, dan yang paling utama dalam bab silaturrahim ini adalah kaum kerabat. Ini yang paling utama. Para jamaah sekalian, ingatkan kepada diri saya dan kita semua, kadang-kadang kita tengok hubungan silaturrahim ni dia boleh putus sebab apa? Sebab mulut kadang-kadang. Kadang-kadang putus hubungan dengan adik-beradik, sepupu, pakcik, makcik, anak saudara dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mulut kadang-kadang. Sebab itulah orang tua sebut, kerana mulut badan binasa. Kerana pulut santan terasa. Kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Orang tua-tua dulu, dia dalam bab mulut ni dia jagalah. Kalau dia marah pada anak sekalipun, dia kata apa dia? Bertuah budak ni. Moga-moga satu hari nanti anak dia itu jadi hang tuah. Dia sebut macam tu. Sebab itu kalau usia sebegini, kalau bolehnya janganlah kita putus silaturrahim. Ada orang putus silaturrahim dengan isu remeh-temeh je. Isu parking contohnya kan. Isu parking boleh jadi jiran kita, dia parking dalam keadaan payahlah kita nak keluar kenderaan dan sebagainya, maka tidak ada timbang rasa di situ, putus silaturrahim. Kadang-kadang hubungan silaturrahim tu putus sebab apa? Kadang-kadang sebab kucing. Ia bagus kita pencinta haiwan. Kita pencinta haiwan tu baik. Tetapi kadang-kadang kucing yang kita jaga tu, kita tidak treat dia dengan cara yang betul. Menyebabkan kadang-kadang najis kucing yang kita pelihara, dia buang di rumah jiran kita. Ini sebagai satu ingatan. Menyebabkan bermasa muka, akhirnya tak tegur siapa, putus silaturrahim. Maka kita ingatkan, di usia-usia sebegini, jagalah hak diri kita, hak jiran tetangga, hak sesama Muslim, supaya hubungan silaturrahim tidak putus, kerana menghubungkan silaturrahim, ia salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Bahkan, pentingnya hubungan silaturrahim ini kalau kita tengok kan, ketika kita nak laksanakan ibadah korban, maka cara pembahagian daging korban tu 1/3 untuk peserta korban, 1/3 untuk orang miskin, dan 1/3 lagi untuk kaum kerabat ataupun jiran tetangga. Sebab apa? 1/3 untuk peserta korban, kita fahamlah, dia yang menyertai korban, layaklah dia dapat 1/3 daging korban. 1/3 daging untuk orang miskin, dia layaklah sebab dia asnaf, dia fakir. Tapi kenapa diperuntukkan 1/3 untuk jiran tetangga? Boleh jadi jiran tetangga lebih kaya dari kita. 1/3 untuk adik-beradik, boleh jadi adik-beradik lebih kaya daripada kita. Tetapi kenapa diperuntukkan 1/3 daripada bahagian korban untuk kaum kerabat ataupun jiran tetangga? Sebab tidak lain dan tidak bukan, Islam mementingkan silaturrahim. Sebab itulah hikmah solat hari raya ini, bahkan hari raya korban itu, dalam keadaan menghubungkan silaturrahim. Dan kalau kita tengok, sunat bagi orang yang mengerjakan solat hari raya itu sendiri. Kalau kita nak solat hari raya kan,
sunat kepada kita datang ke masjid dari arah yang lain, pulang ke masjid dari arah yang lain. Faham tak? Kalau kita nak solat hari raya nanti kan, datang ke masjid tu, kita lalu jalan lain. Supaya apa? Bertemu dengan orang di jalan tersebut. Dan pulang daripada masjid, kita pulang menggunakan jalan yang lain. Supaya kita bertemu dengan ramai orang. Tujuannya apa? Supaya di situ kita dapat menghubungkan silaturahim. Ini satu sunnah kepada kita untuk kita amalkan. Apa sebab? Menghubungkan silaturahim, ia salah satu tanda kesempurnaan iman. Faham tak tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian? Yang ana huraikan secara ringkas. Banyak yang kita sebut tentang silaturahim ini. Moga-moga menjelang Ramadan ada dalam kalangan kita yang sebelum ni rasa payah. Nak sambung balik silaturahim ni payah Ustaz. Contoh dia katakan. Nak memaafkan tu payah Ustaz. Marah saya ni membuat-buat lagi Ustaz. Ya, kita fahamlah. Kita faham. Payah untuk kita memaafkan. Payah nak meredakan kemaafan. Tetapi kita ingat ada salah satu daripada pintu syurga yang khusus bagi orang yang boleh memaafkan. Ada satu pintu syurga ni tak mungkin dimasuki oleh orang lain, melainkan oleh orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan mengawal kemarahan dia. Moga-moga dengan kita hubungkan silman qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang putus silaturahim dengan kita, melayakkan kita masuk syurga melalui pintu tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Itu dua dalil Al-Quran kita baca. Kemudian muka surat 120, kita tengok dalil daripada hadis dalam bab silaturahim. Hadis daripada Anas bin Malik. Semoga Allah meredainya dalam As-Sahihain. Hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang suka dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, hubungkanlah silaturahim. Dua kelebihan orang yang sambung silaturahim yang disebut di dalam hadis ni. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan yubsata lahu fi rizqih, dilapangkan rezeki, yunsa'a lahu fi atharih, dipanjangkan umur. Apa maksud orang yang sambung silaturahim, rezekinya murah, dilapangkan rezeki? Memang betul. Orang baik, rezekinya murah, betul tak? Orang yang mulut manis, bercakap pun budiman, tak sakitkan hati orang. Dia tak kata tentang buruk orang. Dia tengok kekurangan orang, dia tinggalkan. Tak ada lah nak panjang-panjangkan. Dia selalu hubungkan silaturahim. Orang ni orang yang murah rezeki. Dia pergi ke mana pun orang sayang. Pergi ke mana pun contohnya kan. Pergi cuti-cuti sekolah. Pergi ke Perak contohnya. Orang baik. Orang di Perak sambut. Belanja dia makan contohnya. Okeylah. Saya sediakan tempat tinggal untuk awak. Murah rezeki. Memang orang hubungkan silaturahim, orang yang rezekinya murah. Ini yang pertama. Ini kita faham. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa yang nak panjang umur, sambung silaturahim. Apa maksud umur panjang dengan sambung silaturahim? Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang sambung silaturahim umur panjang kerana bila dia ni baik, dia selalu hubungkan silaturahim, orang doa pada dia. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Ya Allah, murah panjangkanlah umur dia. Ya Allah. Walaupun umur qada qadarnya sudah ditentukan, tetapi dengan doa, qada qadar itu boleh berubah. Walaupun umurnya sudah ditetapkan, oleh kerana ramai yang berdoa, Ya Allah, panjangkanlah umur dia, panjangkanlah umur dia, panjangkanlah umur dia, maka umur tadi boleh diperpanjangkan oleh Allah. Tak mustahil. Mudah je Allah Ta'ala buat. Sebab itu kalau kita tengok kan, umur raja-raja ataupun umur sultan-sultan, biasanya umur dia panjang. Sebab apa?
Setiap hari Jumaat, biasanya ketika khutbah, khatib akan membacakan, Ya Allah, panjangkanlah umur Duli Yang Maha Mulia Sultan sekian, sekian, sekian. Maka, oleh kerana doa tadi, ketetapan umurnya yang telah ditakdirkan Allah sekian-sekian, boleh ditetapkan takdir baru, umurnya diperpanjangkan. Kerana doa tadi. Mudah ke bagi Allah? Mudah je. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah boleh hapuskan, sapukan takdir yang lama, kemudian ditetapkan takdir yang baru. Mudah ke? Mudah je bagi Allah. Dengan izin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah kata kehendak demikian, maka jadilah. Maka tafsiran yang pertama, orang yang sambung silaturahim umurnya panjang kerana dia didoakan oleh orang ramai. Dia orang yang baik, maka semua orang, Ya Allah, panjangkanlah umur orang macam ni, Ya Allah. Maka itu yang pertama tafsirannya. Yang kedua, tafsiran umur yang panjang dengan hubung silaturahim dengan maksud walaupun dia telah meninggal dunia, orang sentiasa sebut kebaikannya. Ini tafsiran yang kedua. Dia telah meninggal dunia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lepas dah contohkan. Tetapi kerana kebaikan dia selalu hubungkan silaturahim, namanya ini sentiasa diulang, disebut, diceritakan seolah-olah dia masih hidup. Itu bermaksud umur yang panjang. Dia dah meninggal 10 tahun lepas. Tapi orang baik, orang akan cerita, oh inilah jasa dia. Inilah kebaikan dia. Inilah pengorbanan dia. Kebaikannya itu disebut-sebut, namanya itu diulang-ulang seolah-olah dia masih hidup, bermaksud umurnya panjang walaupun dia telah meninggal dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang sambung silaturahim. Dia gilah ke mana pun, orang tak sakit hati dengan dia. Dia bercakap tak ada nak rendah-rendahkan orang. Dia bercakap tak ada nak cari salah orang. Dia asyik puji je, oh bagus-bagus, terbaik, kemas, mantap, bagus-bagus. Oh ni boleh perbaiki lagi. Orang macam ni orang sayang, macam bos lah. Kalau bos kita kan, kita kerja kan, bos kita bos yang baik. Walaupun dia dah pindah ke departmen lain ataupun bertukar ke jabatan lain, ke negeri lain kan. Dia dah pindah 5 tahun, 10 tahun lepas. Kita akan cerita kebaikannya. Seolah-olah dia masih ada dekat situ. Kenapa? Falyasil rahimahu. Hubungan silaturahim yang dijalinkan, hubungan yang baik itu orang akan ingat. Itu bermaksud orang yang sambung silaturahim, umurnya panjang. Jelas para jemaah sekalian, hadis yang pertama kita baca ni dalam bab kelebihan menyambung silaturahim, ada 2 disebut dalam hadis ni, iaitu murah rezeki, panjang umur. Jelas tak? Sekiranya jelas, kita tengok dalil yang kedua daripada hadis dalam bab menghubungkan silaturahim. Muka surat 121. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, dalam sahihain daripada bapanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', yakni qat'u rahimin. Seorang pemutus silaturahim, dia tidak akan masuk syurga. Maksud baginda iaitu pemutus silaturahim. Orang yang niat dia nak putuskan silaturahim. Kalau si A ni dengan si B contohkan. Si B tak nak putus silaturahim, tapi si A tak nak putus silaturahim. Aku tak nak, benci betul lah tengok dia ni bagai-bagai, tak boleh. Niat sampai nak putus silaturahim, orang ni kata Nabi SAW, dia tidak masuk syurga. Kita garis bawahkan perkataan tidak masuk syurga di situ. Kita tulis nota, tidak masuk syurga di kelompok yang awal. Itu maksud dia. Bukan tak masuk syurga selama-lamanya, dia masuk syurga juga. Selagi mana dia beriman kepada Allah, confirm dia masuk syurga. Tetapi yang dimaksudkan tak masuk syurga ini, tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Dia masuk syurga lambat sikit. Sebab apa? Dia kena transit dulu di dalam
neraka Allah. Atas sebab dosa memutuskan silaturrahim tadi. Tempohnya kita tak tahulah berapa lama. Tetapi satu hari nanti dia akan masuk juga ke dalam syurga Allah kerana dia beriman bahawasanya Tuhan yang sebenar itu adalah Allah. Sebab tu kita sebut tadi, garis bawahkan perkataan tidak masuk syurga dengan maksud tidak masuk syurga pada kelompok yang awal. Masuk syurga juga lambat. Bila Allahu a'lam lah, Allah yang lebih mengetahui bila dia akan masuk syurga tadi. Itu dalam bab cabang iman yang ke-56 menghubungkan silaturrahim. Jelas para jemaah sekalian? Kalau jelas, kita akan ambil satu lagi cabang iman. Petang ni cabang iman yang ke-57. Nak habis dah kitab kita ni. Nak khatam dah insyaAllah. Cabang iman yang ke-57. Jelas tak? Cabang iman yang ke-56. Menghubungkan silaturrahim, tanda kesempurnaan iman. Sekiranya jelas semuanya, bolehlah kiranya kita masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-57. Salah satu daripada cabang iman, tanda iman yang sempurna, berakhlak baik. Berakhlak baik ni contohnya apa dia? Menahan marah, itu akhlak baik. Lemah lembut, itu akhlak baik. Rendah diri, itu juga salah satu contoh akhlak yang baik. Kita tengok. Dalil daripada Al-Quranul Karim dalam bab berakhlak baik ni, dibawakan dua dalil Al-Quran dan dua dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau di situ merujuk kepada Rasulullah. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, la'ala, pasti di atas khuluqin azim, akhlak-akhlak orang lain, akhlak kamu sangat mulia, kata Allah. Surah Al-Qalam ayat yang keempat. Maknanya, Allah Ta'ala memberi satu pengiktirafan, recognition, pengiktirafan bahawasanya dalam kalangan seluruh makhluk, akhlak yang paling mulia, number one punya akhlak, the best punya akhlak, jatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta mana-mana nabi, mana-mana rasul tak mampu challenge dalam bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah punya pengiktirafan ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak kamu nombor satu, kata Allah. Mana-mana nabi pun tak boleh challenge. Kita nak challenge akhlak nabi jauh sekali lah. Itu bukan liga kita. Liga nabi ni dia para nabi, para rasul. Nabi ni ramai. Jumlah para nabi ada 124,000. Sama ada kita tahu ataupun yang kita tak tahu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jumlah para nabi ni 124,000 orang. Manakala daripada 124,000 orang, ada dalam kalangan 124,000 tadi dipilih menjadi rasul. Jumlah rasul seramai 315. Daripada 315, ada pula rasul yang namanya disebut dalam Al-Quran ada 25. Adam, Idris, Nuh, Saleh, bagai-bagai yang kita baca selalu kan. Daripada 25 para rasul, ada 5 orang rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ni dia ada 5. 5 siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dalam kalangan 5 orang ni, number one punya akhlak terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang tua dulu sebut, banyak-banyak hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak-banyak Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup benda yang hidup kehidupan Nabi Muhammad yang menjadi contoh dan tauladan.
Gema takbir di subuh hari, sembahyang awal dijadikan amalan. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, penghulu segala Nabi, kehidupannya kekal menjadi sunnah dan tauladan. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita ambillah satu contohlah pada petang ni untuk kita jadikan pengajaran. Akhlak Nabi ni melebihi Rasul-Rasul yang lain. Kita ambil contoh dalam bab penyabarnya baginda ketika berdakwah. Ada Nabi lain, ni bukan kita nak mengumpat Nabi lain, tak. Ini cerita dalam Al-Quran. Contohnya kan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, bila dia berdakwah, pengikut dia ataupun kaum dia tak terima dakwah dia, akhirnya kesabaran dia tu tercabar. Tercabarnya kesabaran dia sehingga dia doa kepada Allah agar kaum dia ataupun umat dia hancur lebur tunggang terbalik. Ini Allah rakamkan dalam surah Nuh pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Telah berdoa Nabi Nuh kepada Allah, wahai Tuhanku, jangan tinggalkan orang yang tak beriman dalam kalangan umatku ni walaupun seorang. Sesungguhnya kalau kamu tinggalkan seorang yang tak beriman tadi, menyebabkan dia akan mempengaruhi orang beriman yang lain dan akan melahirkan zuriat keturunan yang tak beriman kepada engkau. Berkat doa Nabi Nuh, hancur lebur tunggang terbalik kaum dia, termasuk dengan anak isteri dia. Tak ada, hancur lebur semuanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, walaupun orang tak terima dakwah dia, sabar dia tu tinggi, steady je dia. Hatta kita pernah dengarkan peristiwa ketika di Taif, orang Taif tak terima dakwah dia, Rasulullah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada penduduk Taif ini. Dia buat demikian kerana dia belum mengerti agama Islam. Sebab itulah Allah puji Nabi kita dalam bab berakhlak baik, wa innaka la'ala khuluqin azim. Awak wahai Muhammad, akhlak awak the best. Paling kurang kita nak contohi 100% mungkin payahlah. Sebab Nabi Muhammad ni luar biasa dia punya akhlak dia. Paling kurang kita dengar ni, kita cuba untuk berakhlak baik sebagaimana Rasulullah SAW, kerana berakhlak baik salah satu tanda kesempurnaan iman. Ini dalil yang pertama kita huraikan. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Surah Ali Imran ayat 134. Maksudnya, orang yang beriman itu adalah orang yang menahan kemarahannya. Dan orang itu memaafkan kesalahan orang lain. Ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ali Imran ayat 134. Allah sebut, salah satu ciri orang beriman itu, akhlak baiknya dari sudut apa? Dia menahan marah dan memaafkan orang. Ada satu kisahlah saya nak ceritakan pada petang ini. Akhlak baik baginda dalam bab menahan marah dan memaafkan orang lain. Ada satu peristiwa. Seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari. Hatib bin Abi Balta'ah, dia bocorkan rahsia perang Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia ni mesyuarat sekali dengan Nabi tentang strategi bagaimana nak masuk ke Mekah dan sebagainya. Nak masuk bila tarikhnya, dari arah mana, berapa kekuatan ketenteraan, siapa yang akan memimpin, siapa yang akan masuk dulu ke Mekah. Ini strategi. Dan strategi ni rahsia. Ringkas ceritanya, ada seorang sahabat, dia bukan orang munafik, dia sahabat. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia tulis surat, isi surat tersebut tentang perbincangan Nabi bersama dengan sahabat, strategi nak menawan kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Tak boleh bocorkan rahsia mesyuarat. Tapi dia tulis surat, dia hantar kepada seorang utusan untuk diberitahu kepada ahli keluarganya yang berada di Mekah ketika itu.
Dia buat demikian supaya ahli keluarga dia siap sedia. Buat preparation, beli roti gardenia contohnya kan. Beli beras, beli ayam, siap-siap. Takut-takut Rasulullah tawar Mekah tak boleh keluar, kena PKP pula. Contoh kan. Dia hantar surat, dibocorkan perkara tersebut. Dan Rasulullah punya SB ni bukan orang biasa. Rasulullah punya SB ni malaikat. Malaikat bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang dalam kalangan ahli mesyuarat tadi telah bocorkan rahsia. Dia hantar surat dan surat itu sekarang ni berada di satu tempat namanya Raudatun Khah. Nama tempat tersebut 16 km daripada Madinah, dibawa oleh seorang utusan postwoman, oleh seorang utusan wanita. Rasulullah panggil 3 orang penunggang kuda yang paling handal, namanya Ali, Miqdad bin Aswad dan Zubair bin Awam. Wahai 3 orang ni, Ali, Miqdad, Zubair, pergi ke Raudatun Khah, ambil surat daripada utusan wanita tadi, bawa balik semula surat tu ke Madinah. Bila pergi, jumpalah utusan tersebut. Kata Sayyidina Ali, mana surat tu? Surat tu, bagi balik surat tu. Bila bagi balik, Sayyidina Ali bawa surat tu ke Madinah, bawa kepada Nabi, dibuka surat tadi, tertulis dah surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Surat daripada sahabat ahli mesyuarat tadi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ni udruka hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku pancung kepada munafik Hatib ni. Umar kata munafik pada Hatib. Lalu Rasulullah kata, jangan wahai Umar, kamu tahu tak? Innahu qad syahida badran. Hatib itu pernah menyertai perang Badar. Perang Badar ni perang pertama dalam Islam. Dan siapa-siapa yang menyertai perang Badar, siapa-siapa veteran perang Badar, qad ghufira ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan dosa oleh Allah, dosanya yang sebelum dan dosanya yang akan datang. Maknanya, Hatib bin Abi Balta'ah, walaupun dia telah melakukan kesalahan yang besar, dia bocorkan rahsia perang Nabi, Rasulullah berakhlak baik, dia tahan kemarahan, dia memaafkan orang lain. Inilah ayat yang kita baca tadi. Allah sebut, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang beriman itu dia boleh kawal kemarahan, dia rasional dan dia memaafkan manusia yang lain, dan Allah suka kepada orang yang berbuat demikian. Itu 2 dalil Al-Quran, dan kita bagi contoh tidak manusia biasa, tidak orang lain, tak. Tapi kita bagi contoh tauladan yang paling utama, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis muka surat 122. Ada 2 dalil daripada hadis. Hadis daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain, maknanya hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amru daripada Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahisha wa qala inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa wa fi riwayatin inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperibadi keji dan dia tidak melakukan sesuatu yang keji. Rasulullah ni bukan peribadinya keji dan tidak buat benda-benda yang tak senonoh. Baginda bersabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang baik akhlak ni semestinya berilmu ke? Tak semestinya. Dia ni gilah ke mana pun orang seronok dengan dia. Semestinya dia ni dipanggil tuan guru ke, syekh ke, ustaz ke, tak. Dia boleh jadi orang biasa je. Tapi dia ni budiman lah. Dia pergi ke mana pun orang senang hati dengan dia. Sebab itu Rasulullah sebut, siapa-siapa yang terbaik dalam kalangan kamu, orang yang paling baik akhlak dia. Riwayat lain sebut, orang yang paling aku kasihi ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ni Rasulullah suka pada dia. Kalau kita suka pada Nabi, itu standard lah. Sebab Rasulullah itu berakhlak baik. Tapi Rasulullah kata yang paling aku seronok, yang paling aku sayang, yang paling aku kasih,
adalah orang yang baik akhlaknya. Moga-moga saya dan kita semua perbaiki akhlak kita, mana-mana yang kurang itu kita perbaiki insya-Allah. Boleh jadi adalah dari sudut beberapa perkara yang boleh kita perbaiki. Boleh jadi tutur kata kita, hubungan kita, percakapan kita, akhlak kita, perbuatan kita yang kurang baik yang boleh kita perbaiki insya-Allah supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Last sekali pada petang ni. Hadis riwayat Aisyah, juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, katanya muka surat 122, Aisyah ceritakan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isma fa in kana isma kana ab'adun nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqimullahu biha. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat pilihan antara dua perkara, melainkan baginda mengambil yang lebih mudah selagi mana ia bukan dosa. Ni Aisyah cerita. Dua pilihan ada. Pilihan A, pilihan B. Dan dua pilihan ni dua-dua bagus, dua-dua baik, dua-dua harus. Maka antara dua pilihan tersebut Rasulullah akan ambil pilihan yang paling ringan, yang paling mudah selagi mana ia tidak berdosa. Jika ia berdosa, ia tak baik, maka bagindalah orang yang paling menjauhkan diri daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas suatu perbuatan buruk untuk dirinya kecuali apabila kehormatan Allah dicabul, lalu baginda membalasnya kerana Allah. Kemudian Aisyah ceritakan, Rasulullah ni kalau orang hina dia, dia tak marah. Kalau orang keji diri dia, dia tak marah. Tetapi kalau orang hina agama Allah, mengeji Allah, mengeji pegangan dia, inilah baru dia marah. Beza dengan setengah orang. Kalau dirinya dihina, dia marah. Tapi kalau agama Allah dihina, dia tak marah. Itu terbalik. Baginda, kalau yang dihina itu diri dia, tak apa. Tapi kalau yang dihina itu adalah agama Allah, pegangan dia, baru yang dia marah. Itu salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dua hadis tadi kita telah bacakan dan huraikan secara ringkas penerangannya. Kemudian para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan cabang iman yang ke-58 dan cabang iman yang ke-59. Cabang iman yang ke-58 berbuat baik kepada hamba. Hamba tak ada dah sekarang ni. Kemudian cabang iman yang ke-59, hak tuan ke atas hamba. Hamba juga tak ada pada sekarang ni. Jadi cabang iman yang ke-58 dan cabang iman yang ke-59 ni kita skip. Kita skip ya. Sebab apa kita skip? Sebab tidak ada dah perbincangan tidak sesuai dalam konteks sekarang ni. Maka kita langkah terus nanti pada minggu depan kita masuk cabang iman yang ke-60. Cabang iman yang ke-60. Sebab berkenaan dengan hamba ni dah tak direlevan dah untuk kita bincangkan pada saat ini. Sebab hamba pun tak ada dah. Syarat hamba pula mestilah melalui perang yang sah, ada tawanan perang, tawanan itu dijadikan hamba, maka perbincangan tersebut tidak relevan lah untuk kita bincangkan. Jadi nak menjimatkan masa, pada perbincangan akan datang, kita terus masuk pada cabang iman yang ke-60. Maknanya cabang iman yang ke-58 berkaitan dengan hamba, dan cabang iman yang ke-59 juga berkaitan dengan hamba, kita tidak bincangkan. Pada minggu akan datang, kita masuk cabang iman yang ke-60. InsyaAllah, iaitu hak-hak anak dan ahli keluarga ditunaikan, salah satu tanda kesempurnaan iman. Jadi para jemaah sekalian, dua cabang iman yang kita bincangkan pada petang ni menghubungkan silaturahim dan berakhlak baik. Moga-moga kedua-duanya dapat kita amalkan. Jadi saya rasa sekadar itu saja dulu pada petang ini. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Saya serahkan kembali kepada admin pada petang ini. Persilakan.
Baik, kita buka soalan dulu Ustaz ya. Boleh, Kalau ada silakan. soalan, silakan. Kalau ada soalan boleh bertanya pada Ustaz terus. Silakan. Nampaknya tak ada soalan Tak ya ada. Ustaz, semua dah Okey. jelas ya. Okey, Okey, alhamdulillah. alhamdulillah, jazakallah khair al Ustaz dan Halim atas kesudian mengungkap persoalan dan juga perkongsian ilmu serta pencerahan yang cukup jelas mengenai menghubungkan silaturahim dan berakhlak baik antara dalam pengajian kita berkitab pengajian berkitab tujuh cabang iman pada petang ini, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada penaja sudi taja slot program kita, dan kepada penjemaah, terima kasih kerana sudi juga duduk hingga akhir majlis ini, dan teruskanlah untuk pukul 5.30 nanti kita jumpa lagi pukul 5.30 petang ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Fikri ya, pukul 5.30 petang ini insya-Allah. Dan Ustaz kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih puan moderator dan kepada semua para jemaah. Temu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Terima kasih.